panas yang menyongek, panas yang menyengat. Nak tengok orang perempuan paling banyak berkamban bulan puasa. Masa itulah ya Allah bang panasnya. Yang suami teh bawah tengok. Aku lagi panas tengok kau ni, cakap tu kan. Jangan buat-buat. Bertakwa ni tuan-tuan, apa dia takwa? Takwa ni kita dapat merasakan pula. Dah terkeluar. dia kita nak merasakan bahawa apa yang Allah bawa turun kepada kita melalui Al-Quran tu, kita dapat melakukan yang terbaik, tuan-tuan. Tu sebabnya bila nak masuk Ramadan ni, kita kena ada persediaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator Ustaz Zakaria. Begitu juga kepada Dr. Muhammad Izhar Arif. Yang dia ni lagi hangat pasaran mana? Dr. Mia. Tak main. Kadang-kadang kalau orang tak tahu macam perempuan nak nama kan? Sebab dia memang romantik orang. Tu dah. Miang. Dia cakap, bukan saya cakap, dia cakap. Dan begitu juga barisan div-div kehormat, ya, Komisi Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, Tuan Imam dan juga pemimpin-pemimpin badan semua peringkat, tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sebenarnya dia lagi special, moderator tempat duduk tinggi. Nampaklah. Purple lah kan. Jadi hari ini bila sebut tentang bulan Ramadan, sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ni bulan istimewa, sangat dinanti-nanti, sangat dirindui. Sebab ada macam-macam sebab. Ada orang dia dah terbayang dah nak berniaga. Tapak apa dah undi dah. Sampai ujung ke tengah ke topi dia ambil 5. Kan orang ambil kesempatan lah. Ada orang bila dia rindukan bulan Ramadan ni, dia terbayang macam-macam. Dia terbayang. Bila tanya kan tadi kan, rindukan Ramadan, apa tanda-tanda? Langsung koma. Tapi nak jawab kan. Langsung senyap kan. Masa tadi kata rindu benar. Adalah yang sebut persediaan. Nampak persediaan. Itulah alhamdulillah. Ni perubahan lah pada masyarakat kita. Kalau tidak dulu, memang kalau masuk aja Rejab dia dah terbayang Syawal mana kan. Dia bukan terbayang Ramadan. Tapi alhamdulillah kita buat program awal. Tak ada tunggu bulan puasa baru buat ceramah puasa, tak ada. Kita dah buat awal lah supaya kita dapat bersedia awal. Ada orang bila sebut pasal Ramadan dia terbayang suasana berbuka puasa. Kan? Ada yang bila sebut Ramadan tu dia dah terbayang dah hujung puasa tu yang seronok. Ada yang terbayang malam yang pertama tu pergi tarawih ramai-ramai, suasana tu yang dia terbayangkan. Jadi macam-macam. Macam mana pun, apa pun kita boleh katakan bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat istimewa. Semana firman Allah yang berbunyi, Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tu patut kita ambil dulu, fokus. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum. La'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna belum confirm lagi dah. Semua orang boleh puasa. Tapi ada orang puasa kucing. Puasa kucing makna tidur ya. Ada yang puasa ayam, mengarah, main usik sikit bangi. Apa salah sikit marah dah. Baik tak payah puasa, suruh dia buka, yang minum lah tahu. Bangi tak habis-habis. Kan? Sorry, bengis tak habis-habis. Kena betul kan ni kan? Subang. Kan Suamban lah, Subang. Kan? Dan begitu juga macam-macam jenis. Jadi makna kata bulan puasa ni belum confirm lagi. La'allakum tattaqun, belum tentu bertakwa lagi. Macam mana pun bulan puasa ni dia katakan bulan istimewa sebab bila masuk bulan Syakban kan? Pasal bulan Syakban. Yang mana dia bermaksud merekah. Di negara Arab time bulan Syakban ni dah mula panas dah. Dia dah mula mengumpulkan air. Kita ni pun dah mula rasa bahang-bahang panas. Mana tak panas hati pontes kita yang torang kena spotlight ni. Panas betul. Berkilau habis badak tadi.
Kan? Jadi makna kata dah mula rasa panas dah bulan ni. Maknanya bulan puasa besok adalah bulan yang panas tapi istimewa. Ramdu, panas yang menyongek, panas yang menyengat. Nak tengok orang perempuan paling banyak berkamban bulan puasa. Masa tu lah, ya Allah bang, panasnya. Yang suami teh bawah tengok. Aku lagi panas tengok kau ni, cakap tu kan. Jangan buat-buat. Kan kita tengok mana tak istimewa, orang siap buat kajian dah. Buat kajian, negara mana? Negara Balkan paling lama sekali puasa, 21 jam puasa. Sebab 21 jam siang, 3 jam je malam. Negara seperti negara Amerika Selatan macam Peru, Colombia, dia 9 jam kau, 9 jam je siang. Jadi sekejap dah berbuka. Kan? Dan orang yang paling sekejap puasa adalah orang yang tak puasa. Itu memang kejap betul. Kan? Jadi makna kata dalam hal ni la'allakum tattaqun, berusahalah kita untuk mengejar mendapatkan ketakwaan tu. Kono usaha sebab belum tentu lagi, belum tentu. Tu sebab tadi dia sebut orang dah excited dah. Tak adalah orang yang mana bulan tu paling dia hafal time maghrib. Dia tak bulan-bulan puasa lah. Siap ingat subang hari ni lewat seminit daripada Shah Alam. Dia siap cakap tu. Dan untuk pengetahuan kau, paling lambat sekali Sabak Benam je. Yang paling cepat sini, dia siap tahu tu. Dan sekarang ni Alhamdulillah. Kan? Pejabat agama pun siap buat dah. Sekarang ni carta tu, macam lock lah, senarai lock. Lock apa tu? Solat cukup tak? Tanda. Sahur tak pagi ni? Tanda. Kemudian checklist checklist. Lepas tu waktu berbuka okey tak? Lepas tu puasa ke tak? ABC. Allah bagi cuti. Jantan pula tu. Apa hal lah jantan tu period kan? Ada lah tanda-tanda kan. Alhamdulillah. Jadi kita kena berazam. Kerinduan kita tu kita terjemahkan untuk menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita lebih baik daripada sebelum ini. Kalau sebelum ni tak semayang. Ya Allahu Akbar, berazamlah untuk jadi orang yang semayang. Bukan berazam ya buat. Dah jadi orang bersemayang, dulu lewat semayang. Kali ni nak semayang awal waktu. Dulu semayang awal waktu, sekarang ni semayang awal waktu berjemaah. Semayang awal waktu berjemaah dulu. Kali ni semayang awal waktu berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Maknanya sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sebab apa? Tanda kerinduan, rindu kita bukan hanya pada bulan Ramadan tu. Yang paling penting kita rindukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Rindu kita untuk menghidupkan sunnah Nabi pada bulan Ramadan. Bulan puasa lah orang akan jumpa balik. Orang akan jumpa balik buah tamar. Bulan lain tak jumpa dah. Weh, ni mula nak sibuk. Mana nak beli? Mana nak beli? Kat belakang tu dia jual kat. Mulalah terdengar iklan bulan puasa. So, nazak dah iklan tu. Makanlah buah tamar. Sop tayub. Kan nazak bunyi tu. Sop tayub. Pagi raya meninggal. Sebab dah tak dengar lagi tu. Kita sangka dia dah meninggal. Tiba-tiba tahun ni. Ya sop tayub lah, hidup dia lagi. Itu dia. Jadi kita kena sentiasa hidupkan. Janganlah tunggu bulan puasa. Kan? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Solat sunat banyak-banyak. Ibadah kita. Bangun malam. Orang perempuan pula dia pun dah mula terbayang. Jangan malah. Halah dah puasa dah. Mampuilah ni. Memang aku jugalah yang bangun sahur ni Kang. Siapkan awal. Orang perempuan hebat orang perempuan. Dia boleh bangka awal. Jadi jangan mungut. Nak kerja pahala. Tu sebabnya orang perempuan pula satu lagi dia rindu bulan Ramadan. Sebab dia lah yang paling senang nak dapat Lailatul Qadar. Jangan banyak cekadak. Bangka ya bangun. Masak ya. Jangan memarah nak tang. Yang mampus aku, yang masak aku, yang membuta dia. Jangan. Kan? Orang lelaki dia memang macam orang lelaki ni kadang dia payah nak bangun pagi sahur bukan apa. Dia tahajud malam tadi. Tahulah. Kan? Tegamak kau ngangguk tu tak tahulah. Akan perasan kan. Tak mudah-mudahan kan. Jadi rasa cukuplah tu untuk first round. Ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria, sahabat panel yang berbahagia, saudara Syamsul Debat atau SD, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala bagi kita ini peluang tuan-tuan, berada di bulan Sya'ban, bahkan lebih daripada nisfu Sya'ban. Sebab ada orang tuan-tuan, Allah dah ambil umur mereka. 3-4 hari lepas sahabat saya Allah ambil umur mereka. Bahkan kalau kita lihat ada juga yang sebelum-sebelum ini tuan-tuan, lagi 2 hari nak masuk Ramadan, Allah ambil umur mereka. Ada pula seorang sahabat lagi saya tuan-tuan, malam ni tarawih, petang Allah ambil umur mereka. Tuan-tuan, tu sebabnya Nabi SAW selalu doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, masukkanlah aku di bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, kita sekarang ni akan bertemu dengan Ramadan. Tadi saudara Syamsul Debat, dia baca dah ayat Quran yang mana Allah Ta'ala nak daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertakwa ni tuan-tuan, apa dia takwa? Takwa ni kita dapat merasakan pula. Dah terkeluar. dia kita nak merasakan bahawa apa yang Allah bawa turun kepada kita melalui Al-Quran tu, kita dapat melakukan yang terbaik tuan-tuan. Tu sebabnya bila nak masuk Ramadan ni, kita kena ada persediaan. Saya tengok, ingat bila zaman kita nak kahwin tu, ingat zaman kahwin tu? Lama dah tak kahwin ni masalah tuan-tuan. Kena perbaharui. Kena perbaharui mah. Jadi tuan-tuan, dia sedap lah tuan-tuan. Saya pernah hari tu, kami forum. Saya, Ustaz Abdullah Khairi, dia 3 orang. Dia, Ustaz Abdullah Khairi naik dengan isteri dia. Saya naik dengan dia lah satu kereta kat belakang. Kami duduk kat belakang, duduk sama-sama. Telefon. Isteri telefon lah. Halo sayang. Oh ya Allah, romantik gila tuan-tuan. Habis meta dia pusing. Oh, abang dah telefon. Kejap lagi nak ni. Pandai dia bercakap tuan-tuan. Lepas tu habis tutup. Tak sampai 2 minit, telefon lagi. Assalamualaikum sayang. Sayang lagi yang kedua tuan-tuan. Lain pula cara bercakap tuan-tuan. 4 kali. Tuan-tuan, ini bahaya tuan-tuan. Orang-orang macam ni kena ingat lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, tapi ni kawan-kawan je tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, orang nak kahwin persediaan luar biasa. Betul tak? Yang lelaki macam-macam, belajar pisau lipat lah, parang lipat, aku pun tak tahu. Macam-macam lipat tuan-tuan dia kerja kan. Punyalah nak buat persediaan kahwin tuan-tuan. Bagaimana kita nak masuk Ramadan? Orang perempuan sama juga. Nak kahwin, belajar macam mana nak buat Maggi goreng Maggi goreng. Padahal mudah je. Tu pun langit. Tuan-tuan, belajar. Zaman sekarang tuan-tuan, luar biasa. Orang perempuan zaman sekarang tak macam dulu. Dulu Alhamdulillah suruh masuk tom yam, jalan tom yam kita. Sekarang belum tentu. Tuan-tuan, mikir dia. Buat cokodok. Macam mana bentuk cokodok? Buka YouTube tu. Tapi sebab saya pensyarah universiti, kita duk tanya dah. Duk kata, kamu boleh masuk tom yam? Oh, kata ustaz, kena refresh balik. Tapi nak tahu tuan-tuan perempuan, persediaan. Tak apalah, dia orang belajar nak bersedia. Masuk Ramadan, kita kena buat apa? Apa persediaan kita nak masuk Ramadan? Tuan-tuan, pertama, tak lain dan tak bukan ilmu. Hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Bayangkan tuan-tuan, bulan Ramadan ni, bulan yang penuh dengan hukum hakam. Puasa perlu pada hukum hakam. Kalau katakan terbuka, kalau tersilap, semua kena tahu tuan-tuan. Terjimak ada juga yang berlaku. Ya, betul, semalam dekat Masjid Hasanah, saya dijemput untuk jawab soalan saja tuan-tuan. Hampir 1000 orang datang. Soal jawab menerusi iPad, orang tanya direct. Soal jawab 1 jam. Tuan-tuan, ya Allah, soalan macam-macam. Bakter saja cukup banyak. Lepas ter. Lepas tu lah kali, ustaz, ada tak mazhab lain? Dia tanya mazhab lain tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, nak cerita penuh dengan hukum. Antara contoh, bab makan. Selalu kalau kita dengar, orang kena tahu bila kita bersahur di waktu pagi. Kadang-kadang kita terlambat. Bila terlambat lagi 15 minit, kita pun kalut makan tuan-tuan. Ada tu tengah masak-masak panas, bubuh lah. Paling mudah sambal belacan, nasi panas dengan telur goreng tuan-tuan. Makan-makan, cicah masuk mulut. Bila masuk tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu akan fikir hukum masa. Sekarang tak mau tanya. Nanti bila dah berlaku, macam mana ni?
Tuan-tuan, masa tu nak buat macam mana? Yang dalam mulut nak kena buang ke atau yang kat tangan kena buang? Wahai orang Subang. Ha? Yang dalam telan. Ya, yang kat tangan tinggal. Tadi dah makan sambal belacan macam mana? Pedas-pedas boleh tak bilas sikit? Dah. Sekarang ni nak bilas boleh tak bilas? Ustaz pedas, Ustaz. Ya Allahu Akbar, Ustaz. Nak bagi tahu. Itu hukum. Tak ada excuse siapa suruh kau makan sambal belacan pagi-pagi buta. Nabi makan buah tamar je. Tapi nak bagi tahu hukum. Ada yang makan, tuan-tuan. Saya cerita ni sebab bidang saya fiqh. Bidang saya fatwa, tuan-tuan. Orang duk tanya pelik-pelik. Ustaz, ya Allah. Saya bilas sikit, Ustaz. Sebab darurat, dia kata Ustaz. Pandai pula dia bab darurat, tuan-tuan. La darar wa la dirar, dia keluar kaedah. Pening kepala aku, tuan-tuan. Mufti tak keluar kaedah macam tu. Tu yang pertama, tuan-tuan. Lepas tu contoh. Macam baru ni, kes tahun lepas ni berlaku. Ni orang perempuan. Kesian orang perempuan. Sungguh, saya terus terang. Bab orang perempuan ni banyaklah. Bab-bab ni tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Kesnya berlaku begini. Masa tu buka puasa. Buka puasa bulan Ramadan. Kita pun buka puasa. Baru tamar yang kedua kot. Tamar yang kedua. Tengah makan tamar yang kedua. Bunyi telefon. Saya tengok telefon saya tak kenal, tuan-tuan. Kalau tak nombor tak kenal, kadang-kadang bukan apa, tuan-tuan. Kita tak tahu siapa. Kadang-kadang dia tanya kan tak sesuai pula. Macam semalam. Pukul 1:30 orang tanya hukum, tuan-tuan. Pening kepala nak menjawab. Blur mata. Rabun. Orang rumah kata dah tak payah jawab. Tapi dia tanya tentang hukum perkahwinan ni, tuan-tuan. Jadi terpaksa jawab jugalah. Yang ni, kata jawab je lah. Jawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ni jiran akak ni. Dia sebut. Oh, jiran. Mujur aku angkat jiran. Kalau tidak susah aku mati nanti. Dia orang lah yang akan tolong. Semua jiran belakang-belakang lah. Lorong yang ketiga, keempat. Tuan. Jiran juga. Dia kalau ikut Imam Syafi'i belakang 40. Tuan-tuan. Dia pun tanya. Ustaz. Ni nak tanyalah Ustaz. Akak ni tadi. Lagi 2 minit. Semua dah siap dah hidang. Suami pun tengah tengok Prof Muhayya dekat TV3. Tengah bagi tazkirah sebelum buka puasa kan. 1 minit lagi doa. Lepas tu akak ni pula dah siap-siap semua. Akak masuk bilik air. Bila akak masuk bilik air, akak kencing. Bila akak kencing, Ustaz. Tengok-tengok dekat air kencing tu ada merah, Ustaz. Merah sikit. Merah, Kak? Ya. Macam mana merah dia? Merah, Ustaz. Merah berdarah ke, Kak? Ya, merah darah, Ustaz. Oi, akak nak tanya akak ni satu benda. Ini time akak tengah tunggu nak datang period ke? Patut semalam. Tapi hari ni tak datang, akak puasa. Ingatkan hari ni tak rasa tak datang hari ni. Esok, pandai-pandai pula dia kata esok pula. Lepas tu saya kata, Kak, minta maaf nak bagi tahulah, Kak. Sebenarnya yang keluar itu darah period, Kak. Permulaan period. Ya Allah, Ustaz. 1 minit je. Kak, tak boleh, Kak. Batal. Ya Allah, Ustaz. Tolonglah cari mazhab lain. Dia minta saya cari mazhab lain. Mana ada mazhab? Tuan-tuan, tak boleh. Batal tempat dah keluar darah. Lepas tu yang menarik dia kata apa? Allahu Akbar, Ustaz. Menyesal akak kencing tadi. Patutnya akak kencing ni syak tadi. Dia kata. Tuan-tuan perempuan, la ilaha illallah, Kak. Janganlah marah Allah Ta'ala. Memang baguslah kalau akak tak kencing. Kalaulah akak tak kencing, sila pulang kena apa? Kena buah pinggang pula. Kena batu karang. Tak apalah, Kak. Kencing je. Nanti lepas masuk Syawal, akak ganti je. Pop, dia tutup telefon. Terima kasihlah, Ustaz. Pup, sedih bunyi nampak raya, tuan-tuan. Mujurlah kita tak keluar period. Kalau tak ni Syamsul debat telefon. Aku keluar apa Wah, itu dah keluar lain dah, tuan-tuan. Nak bagi tahu. Ni hukum hakam, belajarlah, tuan-tuan. Tu ilmu kena buat persediaan. Yang kedua, bersedialah, tuan-tuan, untuk bangun malam. Tuan-tuan sekarang dah boleh dah asah untuk bangun malam. So kurang-kurang setengah jam cukup dah. Orang perempuan awalkan sikit sejam. Tuan-tuan bangun. Tuan-tuan, Allah bagi peluang untuk kita bangun malam. Bangun malam ni Allah angkat martabat, tuan-tuan. Allah angkat martabat. Cuba kita lihat. Datuk ni Abdul Aziz Nikmat. Ketika dia meninggal, jam 3 kampung, tuan-tuan. Kenapa jam 3 kampung? Sampaikan ada riwayat yang mencerita orang kanan, orang dekat dengan beliau, dengan arwah. Tuan-tuan, pukul berapa? Pukul 4 pagi. Bangun, tuan-tuan, walaupun dalam ICU. Saya pergi ceramah dekat USM. Ada orang berkata, Ustaz, saya bukan dalam kawasan tu, bukan saya yang jaga. Tapi saya pergi tengok, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Orang ramai cerita, memang dia bangun untuk semayang tahajud. Walaupun dia dah makan painkiller. Tuan-tuan, sebab orang dah biasa, tuan-tuan. Saya dah yang tersebar, Datuk Jaludin Hassan punya cerita kan. Isteri dia, tuan. Tuan-tuan, tengok. Isteri dia kata, Ustaz, dalam keadaan dia sakit, dia bangun lagi pukul 4 pagi. Nak solat tahajud. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengok,
Ini rahmat yang Allah bagi. Jadi kenapa tuan-tuan, kita dah Allah bagi peluang untuk bangun tahajud, bangunlah. Masa itulah kita berdoa, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makbul doa kita. Bayangkan tuan-tuan, orang perempuan bangun dia boleh doa anytime. Tengah masak dia boleh doa. Ada orang perempuan tanya, "Ustaz, saya tak boleh mayang Ustaz. Saya period Ustaz. Boleh tak saya nak berdoa?" Boleh. Duduk atas sambil-sambil masak. "Ya Allah, kau bahagiakanlah keluarga aku ya Allah. Ya Allah, bagikanlah suami aku hanya takut pada aku seorang saja ya Allah." Gitu. Doa je lah tuan-tuan. Tak apa. Tuan-tuan, doa. Allah terima tak terima, itu serah pada Allah Ta'ala. Maknanya doa. Kita orang lelaki bangunlah semayang tuan-tuan. Itu sebabnya Allah bagi hikmah lah. Orang lelaki yang kena penyakit. Saya selalu sebut. Orang lelaki atau perempuan yang kena penyakit kencing manis atau darah tinggi. Dia makan ubat, dia akan kencing pukul 12, pukul 1. Dia kerja kencing je kerja. Arwah kawan saya Ustaz Anwar meninggal tuan-tuan sebab darah tinggi. Semenjak dia makan ubat darah tinggi, ubat kencing manis tuan-tuan, pukul 12 bangun, pukul 4, pukul 3 bangun. Tuan-tuan, kenapa Allah suruh bangun? Allah nak suruh kita ini bangun bertahajud. Tapi malangnya Allah dah bagi peluang, kita tak bangun. Kita bangun juga kencing tuan-tuan, tidur tengah kencing. Ambil air salah basuh kepala lutut. Lah bala tu tak basuh tuan-tuan. Masuk tidur balik, nak bagi tahu salah. Kenapalah kita tak bangun walaupun 2 rakaat kita tak buat. Tu sebabnya tuan-tuan perempuan, bersedia untuk kita ini berdepan dengan bulan Ramadan, bulan kita untuk bertahajud. Manakala yang ketiga tuan-tuan perempuan, yang terakhir, saya tak mau panjang-panjang sebab kami dah pakat, kena berhenti awal. Sebab dia nak pergi Batu Pahat. Dia siap ugut saya. Dia kata, lepas ni kalau hang panjang, aku tak nak lagi forum. Belagak betul tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu yang ketiga, perkara yang kita kena bersedia untuk lakukan tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, tak lain dan tak bukan. Bersedialah untuk kita sama-sama mempraktikkan baca 1 hari 1 juzuk. Itu sebab bulan Ramadan, kalau nak baca 1 juzuk, tak biasa, payah tuan-tuan. Terus terang saya cakap payah. Ada yang tak khatam-khatam tuan-tuan. Masuk Ramadan baru, tak khatam lagi. Tapi tuan-tuan, ini Allah bagi. Cuba daripada sekarang, try. 1 hari 1 juzuk. Esok sejuzuk. Lusa sejuzuk. Tuan-tuan, kalau kita dah consistently, dah biasa buat, insya-Allah masuk saja bulan Ramadan, tuan-tuan dah boleh kecap. 1 hari Ramadan, tuan-tuan dah habis 1 juzuk. Esok 1 juzuk. Lusa 3 juzuk. Jadi dah boleh buat. Ada orang tanya, "Ustaz, saya tak tahu kat masjid ni 30 juzuk ke tu?" Masjid kita ni? Masjid 30 juzuk imam tarawih. Tak. Oh tak. Kalau katakan tak, maknanya payah juga. Tapi kalau katakan ya 30 juzuk, tuan-tuan boleh buat. Dalam solat sunat, tuan-tuan boleh pegang Quran. Ya, boleh pegang, tapi jangan bergerak banyak sangat. Dia pegang untuk baca 1 alih dengan jari. Okey, tak apa masalah. Cuma ada orang tanya, pakai WhatsApp boleh, pakai apa? Handphone ni boleh ke tak? Ini sikit ada masalah, makruh. Sebab apa? Tengah-tengah baca Quran, WhatsApp masuk. Jawab dulu tuan-tuan. Tu masalah besar. Jadi pegang Quran tak apa. Benda ni masalah, banyak gangguan. WhatsApp masuk, Facebook masuk. Jadi tak payahlah. Kalau pegang tu dibenarkan untuk solat sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab-mazhab lain ada yang mengatakan solat fardu pun boleh. Tapi kita pegang mazhab Syafi'i hanya boleh untuk solat sunat. So boleh kita baca. Kalau imam tu baca 1 juzuk, tuan-tuan baca, malam tu dah kira habis 1 juzuk. Jadi oleh sebab itu kita kena berlatih daripada sekarang untuk kita sama-sama khatamkan Al-Quran insya-Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan kita tergolong daripada orang bersedia untuk masuk ke bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berdoa supaya kita ini tergolong di kalangan orang yang isti'dad. Isti'dad artinya kita melakukan persiapan, persediaan sebelum kita nak masuk Ramadan. Isti'dad ini adalah merupakan suatu perkara yang digalakkan. Bagi orang Islam yang nak melakukan suatu apa sahaja perkara-perkara yang wajib itu, isti'dad itu penting. Macam kita nak salat, kita buat persiapan. Kita ada sajadahnya, kita ada tempat masjidnya, kita ada tahu arah kiblatnya sebelum kita nak melakukan. Begitu juga dengan ibadah puasa ini, persediaan dan juga persiapan perlu kita adakan. Sebab itu tujuan matlamat Ramadan ini ialah untuk kita mencapai takwa. Takwa, Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan pada dadanya, kepada hati. Artinya nak mencapai takwa ni tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Semua orang ni ada hawa nafsu. Kan? Jadi sebelum kita nak masuk Ramadan tu kita kena berlatih daripada sekarang ni nak reducekan hawa nafsu kita itu. Hawa nafsu makan banyak. Sebab tu Nabi dia
Sya'ban tu dah berpuasa dah. Rejab lagi dah berpuasa dah. Sya'ban juga memperbanyakkan ibadah puasa. Al-Quran, dia dah suruh dah ahli keluarga dia, sahabat dia, memperbanyakkan baca Al-Quran sebelum masuk Ramadan lagi. Suruh bersedekah, banyakkan sedekah. Ini bercakap tentang sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat WhatsApp daripada Jawatankuasa untuk membuat pengumuman tentang keperluan pihak masjid untuk memerlukan dana untuk pembangunan masjid. Berapa juta? Tuan Haji? 1 juta. 1 juta untuk pembangunan masjid. Jadi pada malam ini kita ambil kesempatan sebagai isti'dad kita nak masuk Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah sebahagian daripada tuntutan isti'dad, melakukan persiapan, persediaan untuk reducekan hawa nafsu kita ni. Hawa nafsu kita sayang kepada harta benda, kedekut sangat, takut miskin, takut fakir ini. Jadi kita nak mendidik hawa nafsu kita ni selain daripada Ramadan, ialah kita bersedekah, kita memperbanyakkan beri bantuan, keluarkan zakat, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Jadi adakah yang Jawatankuasa yang nak petugas-petugas yang akan menjalankan kutipan? Sila bangun Jawatankuasa yang petugas-petugas, kita perkenalkan. Jangan ada orang lain pula bertolong kutip pula nanti. Ini dia. Jawatankuasa yang pakai vest atau dia punya beg warna hijau. Takkan seorang nak kutip. Ada lagi. Sila bangun, sila bangun. Kita duduk di hadapan ini, kita terus bergerak ke belakang insya-Allah. Setiap orang akan menyumbang. Yang hak bawa duit, bagi duit. Yang tak bawa duit itu bagi apa yang ada. Jam tangan, masuk jam tangan. Emas, masuk emas. Kan, ini banyak emas semua ni. Kan, terpulanglah. Ikut ikhlas masing-masing. Pasal masjid nak 1 juta. Kan, banyak insya-Allah. Jadi kita tolong seorang sikit insya-Allah. Tak ada hari ini, esok boleh bagi lagi. Tak ada besok, lusa boleh bagi. Sampai bila kita boleh bagi insya-Allah. Baik. Sementara petugas-petugas kita bergerak itu, tuan-tuan, kita akan teruskan perbincangan kita tentang menyambut Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, banyak amalan-amalan kita diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi kata kalau amalan sunat itu digandakan sehingga menjadi seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Kalau amalan-amalan yang wajib itu digandakan sehingga 700 kali ganda pahalanya. Gandaannya begitu besar. Kita tahu setiap apa yang kita lakukan itu diberi balasan ganjaran yang hebat. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni risau juga. Takut ada perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Kan? Puasa letih lah daripada siang sampai ke petang pergi ke pasar Ramadan. Pergi ke pasar Ramadan tu bagus. Tapi yang tak bagusnya duduk melihat orang sana, melihat orang sini, lihat orang itu, lihat orang ini, kecil sana, kecil sini, besar sana. Itu boleh mengurangkan pahala puasa. Satu lagi ni tuan-tuan cabaran kita ni. Ni cabaran kita di bulan Ramadan ini. Gadget ataupun smartphone ini yang ada dalam ni macam-macam boleh kita lihat. Ni bulan Ramadan ini kita nak kena kontrol hawa nafsu kita. Ni benda ni boleh mendatangkan pahala macam Datuk Dr. Mia sebut tadi, boleh baca Al-Quran, boleh sebarkan tazkirah. Tapi kadang-kadang kita salah gunakan, sebarkan itu, sebarkan ini. Ini saya nak minta saudara Samsul debat untuk jelaskan ni cabaran kita bulan Ramadan. Bagaimana kita nak kontrol hawa nafsu kita ni supaya tak membatalkan pahala puasa kita. Terima kasih. Soalan yang baik. Memang tak pernah lah dalam forum soalan tak baik. Baik semua kan. Jadi betul lah bak kata Dr. Mia tadi. Saya memang tak tahu dah banyak kali sebenarnya forum dengan dia ni. Muak dah tengok muka. Kawan baik kan. Saya ingat dah 3 kali, 4 kali. 4 kali. Sekali je saya jadi panel kedua. Yang lain semua dia panel kedua. Lepas ni kena ingat, dia mesti panel kedua, saya ketiga. Kan? Tapi memang betul. Waktu yang Ustaz Khairi dia naik dengan isteri dia, saya duduk dengan dia. Sunyi. Alah. Naik sekereta dengan dia, masing-masing tak bawa bini kan. Saya telefon, hello, yang, sihat yang, faham tak? Dia lagi dahsyat.
Bunyi telefon, diam. Terus saya diam. Dia takut yang ini ni. Kan? Suara lelaki pun takut apa hal kan? Tapi tak apa, rupanya dia nak bagi tumpuan. Apa yang dia cakap? Bukan senang nak cik lelaki macam ni. Kan? Allahu Akbar. Tapi dia penyayang. Lepas tu bunyi lagi pun macam tu, diam tu 3 kali. 3 kali. Saya tak tahu perempuan yang sama ke lain, tak tahu. Kan? Saya pun tak tahu. Kan? Tak, sebenarnya lain tak clear. Kejap-kejap putus. Memang macam tu. Saya 2 kali, dia 3 kali. Kan? Macam tu lah. Alhamdulillah. Seronok pair dengan dia ni. Kan? Jadi tak tension sangat. Kan? Jadi bila sebut tentang tu kan, memang ni bulan cabaran. Nak pula. Zaman dulu mana ada. Saya tertarik apa yang Dr. Mia sebut tadi. Tentang betapa kita kena sedar. Anggap ni lah bulan terakhir kita. Orang kata Ramadan yang terakhir. Bila masa boleh mati. Dr. Mia tadi dia mulakan dengan cerita mati. Itu yang paling penting. Itu sebab saya 3-4 bulan ni, saya ceramah mana-mana pun saya lancarkan kempen I am for A. I am for you dah basi dah tu. I am for A. I am for A maksudnya ingat mati for Allah. Itulah ubat dia untuk kita ni. Segala penyakit jiwa, segala penyakit hati, penyakit tak nak beribadah, penyakit pemalih nak semayang ni, semua I am for A lah jawapan. Ingat mati for Allah. Bila ingat mati ni, gadget ke apa ni semua tak ada hal. Betul? Sebab kita tahu sasaran kita, target utama kita adalah untuk capai ketakwaan. Itu sebab disebut madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan makna bulan ni kita mempersiapkan diri kita. Macam latihan lah. Macam orang tengah training. Memang elok semuanya, risau. Tapi bila hari graduate tu kan, pagi raya, ramai yang terbagai. Pagi raya dah buat hal. Buah tamar dah tak layan lah. Sampai sanggup cakap, memanglah. Zaman Nabi lu makan buah tamar, masa zaman Nabi mana ada lamang, tu makan hajar. Sebab ada yang cakap macam tu. Budak-budak universiti pun sekarang dah mula cakap, I tak biasalah makan buah tamar. Dia boleh cakap tu. I tak sahur pun I okey puasa. Bukan masalah okey tak okey. Masalah Nabi suruh. Nabi suruh kita buat makanan yang barakah sahur ni. Janganlah kalian tinggalkan. Nabi dah puasa. Itu sebabnya, sebelum sampai bulan puasa, 3 perkara kita kena buat. Pertama, taubatan naswa. Bertaubat banyak-banyak. Yang kedua, berazam tak nak mengulang lagi kesilapan-kesilapan dosa-dosa yang lalu. Dan yang ketiga, berazam untuk mempelajari, menguasai tentang hukum hakam. Alhamdulillah, Dr. Mia dah share sebut sedikit. Mempelajari hukum hakam supaya kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Itu mustahak. Yang bila masuk bulan puasa, latihan takwa. Nak capai takwa. Sebab la'allakum tattaqun. Dalam ayat tu tadi. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna belum confirm. Sayyidina Ali ajar kita latihan takwa apa dia? Yang pertama, khauf Rabbul Jalil. Takut kita pada Allah. Takut pada Allah. Kalau dia takut pada Allah, dia tak berani buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Termasuklah dalam gadget tu, dia takkan berani tekan dekat Google tu. Tekan untuk tengok cerita perang. Tahu cerita perang. Cerita yang gitu-gitu. Yang berperang daripada mula sampai habis. Tahu ke tidak? Alah mulalah baik benar, tak faham lah pula, menyampah lah aku gitu kan. Yalah maksud cerita yang tak elok, cerita lah, cerita. Hei, macam mana nak gambar? Cerita yang suami isteri, perlakuan suami isteri walaupun dia bukan suami isteri. Faham nah? Faham ke tidak? Asal lah beriman orang bersubang, tak faham dah. Tak makna dia tengok macam tu. Kalau dia ingat mati tadi, takut dekat Allah, dia takut kalau buka-buka, tak peranjat, tak pernah tengok macam tu, bam, mati. Allah bin tumbang. Telefon pun jatuh. Tapi tak log out. Anak pun sampai ngucap lah, Abah ngucap, ya Allah, dah tak ada. Ambil telefon, huyur je. Nampak tak? Tu bahaya tu. Bahaya. Nampak tak? Maknanya pertama takut kepada Allah. Kita bulan puasa insya-Allah takut ke Allah Ta'ala. Kita bawa kereta, selekoh, rap, bergolek air mineral ni, kena kat kaki. Yang air mineral semalam, air mineral ni time ni lah kau nak bergolek. Time lain tak nak pula dia. Cermin golap. Cermin golap, orang tak nampak dalam. Kan tengah hari, kalau kita minum pun orang tak perasan.
Minum. Jangan tinggal setitik pun. Minum tak? Tak minum. Sebab dia rasa Allah Ta'ala nampak. Bayangkan bulan puasa dia punya baik. Kat rumah, bini pergi pasar cari barang. Kita nak sejukkan muka, buka peti ais. Contoh. Punya tahu. Lagi tahu pada budak pasal buka peti ais. Nak sejukkan muka. Tak nampaklah cendol malam tadi. Ni saya ajar. Ambil cendol tu. Hirup habis-habis. Dengan mimi, sodot. Jangan tinggal sikit pun. Sebab kalau jatuh ambil kain lap. Dah makan habis, basuh. Tangkupkan dekat singki. Kemudian bini balik, garanti perasan. Tak apa je ni makhluk orang perempuan pun tak tahu. Dia perasan mangkuk satu dah tak ada. Bang, bukan ada cendol ke dalam ni? Memang ada. Tadi abang buka, nak tengok ni saya ajar. Buka, tadi abang dah buka. Ingat nak tengok apa barang tak ada, nak pesan kek kau beli. Buka-buka, tertumpah cendol tu. Abang dah bersihkan dah. Abang dah lap, semua siap tangkup kek singki. Cakap macam tu. Cakap tak? Tak buat. Sebab dia tak berani buat. Sebab apa? Dia rasa Allah Ta'ala nampak dia. Bulan puasa jadi baik. Iya, jangan risau. Bulan puasa paling bertakwa sekali. Asah lah. Memang bertakwa. Rasa macam bertakwa lah. Dan itulah keadaan punya baik. Tu sebab tadi. Dah sebut Ustaz Zakaria tadi. Tak pergi dekat bazar Ramadan tu. Sebab apa? Bazar Ramadan bukan kata tak boleh. Bukan kata haram. Takut mata jadi liar. Kejap kecil, kejap besar dia. Pergilah bazar Ramadan nak jumpa orang kat bazar Ramadan lah. Itu kalau bazar Ramadan tu kira tarawih lah kan. 20, 50 rakaat pun tak apa. Orang kalau pergi bazar Ramadan ni, ya Allah, time tu lah nak jumpa orang. Budak perempuan yang tak bertudung tu, bersyampu. Cenyang rambut dah. Kita dah terbau. Allahu Akbar. Terbau. Lepas tu kan pakaian. Astagfirullahalazim. Mula-mula nengok paha ayam. Depan tu dah paha orang. Lepas tu tengok dada ayam. Lepas tu sambunglah sendiri. Tak terdaya nengok. Bahaya. Betul. Tu sebab kalau nak pergi Bali, balilah kan. Betul? Jadi sekarang ni bila kita takut pada Allah, apa salahnya tablet yang kita ada, tab ke gadget tadi, bukalah tengok gambar-gambar yang elok dari segi mungkin tengok ayat-ayat yang baik, baca hadis ke, baca Al-Quran, semua boleh download dah sekarang. Tak ada masalah. Yang kedua, latihan takwa, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Mengaji. Buka dalam tu. Training daripada sekarang mengaji. Jangan tunggu tadarus besok. Tadarus cuba tengok. Perasan tak? Orang tadarus hari pertama sampai hari kelima tu memang gagap-gagap. Tercakik-tercakik. Terbalik lidah mengaji. Semua lambat baca. Ui, payah. Ui, bilalah sudah. Tapi masuk malam ke 10, 11 dah mula laju mengaji semua. Sebab dah lancar. Bila dah baca hari-hari dan okey. Baca daripada sekarang. Kan? Bila tadarus, jangan salah konsep. Mesti bacaan bersemak. Tak mahu dan okey, kau pusat pertama, kau pusat kedua, kau pusat ketiga, kau pusat keempat. 1, 2 mula. Wah, bab. Lah dah habis 1 juzuk. Memanglah. Tak mahu macam tu. Lepas tu mengaji. Kalau tak pandai, pergi belajar. Kalau dah belum memang tak pandai masa bulan puasa tu, tak apalah, akak tak dapat ngaji sesama dah. Akak baca merangkak, orang lain elok berselo, kau merangkak, kenapa? Nah macam hantu Ju'on nak ke mana merangkak, apa hal lah? Maksud dia tu baca slow sangat, dia gagap-gagap, tak pandai. Jadi makna dia peganglah Quran tu. Join grup tadarus, tapi dia pegang kitab. Orang baca dia pun semak. Tapi tak adalah sampai 5 tahun nasyid duduk topi je. Pergilah belajar. Lepas tu bila bacaan bersemak, bila seorang baca, yang seorang lagi semak. Orang lain semak. Bila kena tagu, sabar. Yang menagu pun kena sabar. Baca kak. Allazina amanu wa amila la ilaha illallah kak. Kak. Allazina amanu. Baca balik kak. Allazina amanu kak. Kak tengok saya kak. Allazi, sabar ni. Allazi, ikut allazi na'amanu. Baca balik. Allazina kak. Macam ni kak, sebelum saya bunuh kak. Oh tu. Puasa mahal tu. Puasa tak sabar. Baik akak jangan baca oleh dah. Akak diam dia. Oh marah tu. Kadang-kadang yang kena tunggu pun kena sabar.
Innallazina amanu. Z tu panjang tahu tu. Memakaklah kau. Dia marahlah orang tu. Apa masalah juga. Kan? Jadi makna kita mengaji. Ada cara dengar, baca belajar, tajwid, belajar dengan ustaz-ustaz kan. Dekat masjid ni pun ada. Kan? Kemudian tu salah satu antaranya. Kemudian begitu je cerita pasal puasa tadi. Kan? Berbuka puasa. Berbuka puasa kan. Berbuka puasa ikut sunnah. Puasa ke waktu azannya Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala sika aftarna birahmatika ya marrahimin walhamdulillah alamin. Makan buah tamar sunnah lepas tu minum air masak. Pergi solat dulu boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Takut nanti kang dah borek bona payah nak solat. Tapi kalau bimbang nanti bila solat tak khusyuk. Terbayang makanan. Baiklah kau makan dulu. Iya. Dia makan buah tamar, arwah abah tu memang ajar macam tu. Makan buah tamar, minum air kosong, semayang dulu. Tengah semayang, Allahu Akbar. Sup. Tak dengar bunyi, pelacap. Kayak dapur menyodut siput sodut. Aduh, habislah siput sodut tu kang. Langsung semayang maghrib 1 rakaatnya. Bola lagi, ada letak siput tu. Lah kajap semayang. Kan? Kalau macam tu baiklah kau makan dulu. Ataupun puasan. Yang abang solat jap, simpan siput sodut. Ya. Tu kena ingat. Lepas tu bulan tu, lepas tu tarawih bulan puasa. Diturunkan oleh Allah. Bulan puasa ada tarawih ni, tak ada bulan lain dah. Disebabkan aku ni takwa lebih pada orang. Bulan Syakban ni aku dah try dah. Dah start dah baik tarawih. Aku baik 20 ke rumah tu. Jangan kau nak sabut benda tu. Tak lama tu kau nak tangkap lah. Jangan baik. Kan? Iya. Lepas tu, dia kadang-kadang bulan puasa mulalah tu. Kau tu, ni berita baik. Apa dah? Aku dengar masjidnya baik 8 je. Laju pula tu. Ya kau. Siapa imam? Imam muda. Chania acap. Imam Alhamdulillah Rahman Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bagus imam ni. Bagus imam ni. Payah nak cik imam macam ni sekarang ni. Orang perempuan dekat balik tabir tu lah kau ada dengar siapa imam malam. Siapa imam malam. Kena dapat imam sabar atau imam sabar? Imam yang sabar bacaan. Allahu Akbar. Wah ini lambek malam ni, lambek ni weh. Kacau ni. Salam masjid ni weh. Salam masjid ni. Tengah weh. Macam mana ni? Kau cakap sini laju tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu senyapnya. Lama lupa ke imam ni. Ar-Rahmah terperanjat. La ilaha illallah. Orang tua kan dia sabar. Iyo. Adab ikut solat sunat tarawih. Ikut daripada mula sampai habis. Faham? Ikut. Tu tarawih. Ya buat. Tak kira lah imam muda kau, imam lama kau ikut lah. Iyo. Saya makin kono macam tu. Sabarlah. Kita boleh relax dulu. Janganlah. Tak apalah. Kita dah habis bagi salam dengan imam dah mengatakan Allahu Akbar. Kan ramai yang tu relax lupa bangun. Satu soft duduk. Lambek. Dah burak sama dia kan. Tak ada hal dah. Semayang tarawih, semayang relax kan. Tak ada hal. Dulu dekat ada satu negara itu siap pejabat mufti tu bagi pengumuman. Imam yang tua-tua ni bolehlah letak jawatan. Bagilah imam yang muda. Ramai yang letak jawatan. Tapi tak lama tu Perdana Menteri umumkan elon imam naik. Ni minta lagi surat tu. Boleh lah ini. Kan? Macamnya semua steady lagi. Tak ada apa sekarang imam-imam pun dah steady. Yang dulu-dulu kadang yang macam ni. Gigi dah tak cukup kan. Dah tu kadang bacaan pun dah tak apa-apa clear. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil. Similah dah. Sami Allah halimah hamidah ada. Limah ada midah ada. Dalam midah tu melatah. Sami Allah halimah hamidah. Hui menyaut midah kan. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, latihan takwa Sayyidina Ali ajar kita qanaah. Jadi kita pun bersederhana lah kita. Dan lepas tu tengok dalam WhatsApp tu.
Gadget tadi, tablet tadi, gadget tadi, tengok ada maklumat-maklumat pasal siapa yang nak bersedekah, siapa nak sumbang. Yang itu. Sekarang semua dah boleh online sedekah. Akaun masjid ni pun ada. Kejap lagi pengacara majlis akan umumkan akaun Maybank, akaun apa. Jadi sila masukkan. Nama pangkal dia Samsul Amri. Bank in besok. Kan? Tak ada lah. Kan akaun masjid. Ya, kita nampak tabung tadi satu hal. Tak terbawa. Tak apa, no hal. Malam ni balik. Nah, klik, send. Toy masuk dalam akaun. Benar baik. Ingat orang yang susah. Kan, qanaah bersederhana. Kadang-kadang masalah qanaah kita ni orang Islam ni pada bulan puasa, masalah time buka puasa. Makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Iyo, dijamak kan tak bagi sampai malam. Yang paling bahagia kan. Paling bahagia dan bahaya waktu bila? Itu buffet Ramadan. Buffet Ramadan macam ni. Sap nampingan. Sap. Kita pun duduk kat meja. Dah selesai lah? Belum. Mana kau dapat ni kambing ni? Dan nampak kawan tu lain pula hidangan ni. Poi lah beratur ambil. Sudah makan sikit. Sudahnya tak habis. Yang lain membazir, buang. Yang tu kita nak elak kan? Makan sikit-sikit je. Kan? Kemudian saya ingat orang yang susah berdoa. Tu cakap, ada tolongan pula ustaz tu cakap, antara waktu yang mustajab doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Waktu berbuka tu doa saya sikit sudah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat aku beg tangan baru tahun ni ya Allah. Macam tu lah. Ya Allah, kau tetapkanlah hati suamiku agar melihat kepadaku ya Allah. Kan, bak kata Dr. Mia tadilah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau ia pun nak kahwin janganlah lebih dua. Macam tu cakap. Betul tak perempuan? Setuju tak? Makna 3 lah. Kau macam mana? Kan, makna tak adalah bergurau, makna doa. Tapi janganlah dibantai disumbek doa tu panjang. Jangan kan bantai doa panjang. Auzubillah, doa berbuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Kami berserah kepadamu ya Allah. Yang anak nengok tafufah tu bila lah dapat makan ya Allah. Allahu Akbar. Yang seorang lagi dah pegang straw soya terah tu. Yang amak macam ni pandang abah. Kau jawab 5 mampu abah ni tu. Setengah jam dah. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Ada lagi. Anak lantaklah fatihah lah makan. Itu kena. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Gadget kita tu kan, gunakanlah untuk sebarkan benda-benda baik. Jangan lupa kawan-kawan, malam ni dekat masjid, dekat Subang ni akan ada ceramah agama selepas tarawih. Datang beramai-ramai. Kita menyembangkan sampai 5 orang pun dapat pahala. Lepas tu siapa yang nak menyumbang kepada saudara-saudara kita yang susah, sila masukkan dalam tabung ni. Kita sebarkan, orang hantar pun kita dapat saham. Berlumba-lumba saham kita untuk akhirat. Bulan puasa ni qiyam al-lail. Betul kan tu ustaz? Yang mana bangun malam, qiyam al-lail, bertahajud. Bukannya qiyam bangun koncing tidur balik, tu tak kira. Bangun beribadah. Sebab apa tu adalah insurans akhirat. Dalam kubur malaikat nak pukul kepala kita. Jangan, kenapa? Sebab dia ni rajin berzikir, rajin mengaji. Nak diboduk parut, jangan, nampaklah dia ni rajin puasa sunat masuk ke atas dunia. Nak bantai kaki, jangan, kenapa? Sebab dia ni rajin bangun malam beribadah kepada Allah. Jadi makna kata, ini latihan-latihan takwa yang kita kena buat. Sebarkanlah menerusi gadget-gadget kita. Hantarlah pada orang. Sebaik-baik maklumat kita hantar ke orang. Jangan gunakannya untuk benda-benda yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu demikian tadi ada 5 perkara yang disebut oleh Ustaz Samsul Debat tadi. Itu 5 perkara bagaimana kita nak beramal supaya kita mencapai darjat ketakwaan. Lebih-lebih lagi kita kita akan masuk bulan Ramadan, insya-Allah kita berdoa supaya kita dipanjangkan usia untuk berada dalam bulan Ramadan sekali lagi pada tahun ini, insya-Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud takwa itulah yang disebut tadi 5 poin, 5 perkara itu tadi, kalau boleh kita amalkan dalam kehidupan kita dalam setiap hari, bukan saja bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun
Itulah hasrat dan matlamat kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita perhatikan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bulan Ramadan ini dia cukup cantik dah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bulan Ramadan. Nabi SAW dah ajar dah kita tentang satu modul. Modul ni program yang telah disusun oleh Islam melalui ajaran Nabi SAW sejak daripada bangun sahur lagi. Selepas itu kita bersolat, selepas itu kita melakukan amalan-amalan di siang hari, berbuka puasa, berjemaah di masjid, tarawihnya, murehnya, bersedekahnya. Semua ini dia ada matlamat dan tujuannya ke arah mencapai darjat ketakwaan. Itu dipanggil madrasah Ramadan. Bila sebut madrasah ni dia ada silibus dia. Dia ada modul sukatan pelajaran dia. Yang ini saya nak minta Datuk Dr. Mia, kita nak huraikan bagaimana silibus-silibus yang disediakan dalam bulan Ramadan ini sekurang-kurangnya dia dapat melembutkan hati kita, dia dapat melahirkan perasaan kasih sayang kita pada anak yatim, kepada orang susah, kepada fakir miskin, kemudian melembutkan hati kita supaya mengeratkan hubungan silaturahim kita antara jemaah masjid dengan jiran tetangga, dengan ahli keluarga, dengan adik-beradik yang jauh, yang dekat. Ini minta Datuk huraikan sikit. Terima kasih Ustaz Zakaria, sahabat panel, Ustaz Syamsul Debat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menarik Ramadan ni tuan-tuan. Kalau kita kaji balik lah, kalau kita perhati balik, kalau apa yang disebut oleh Ustaz Syamsul tadi betul lah tu. Maknanya benda ni banyak kita kena dapat pada bulan Ramadan. Sama juga kalau kita kaji balik bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia mengajar kita untuk menjadi, orang kata apa, masyarakat yang bersatu pada bulan Ramadan. Bayangkan, kalau bulan-bulan lain, masjid dengan surau tak penuh tuan-tuan. Berbanding pada bulan Ramadan, mana-mana tempat pun sama je. Kalau kat taman saya pun lebih kurang sama juga. Kalau sekarang ni kita sembahyang subuh 10 soft. Kalau bulan Ramadan sampai tak cukup 10 tuan, lebih sampai keluar. Sampai AJK kata Masya Allah, semua dah masuk taubat. Maknanya insaf tu. Lepas tu malam tarawih, tak usah kira lah. Ada yang sembahyang atas lantai, ada yang bawa sejadah sembahyang dekat atas apa jalan-jalan raya. Nak bagi tahu kata happynya diorang kehadiran Ramadan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Ramadan ni mengajar kita 3 perkara. Untuk menjadikan kita ini manusia yang bersatu dalam banyak perkara. Pertama tuan-tuan, kalau kita kaji Ramadan, Ramadan mensyariatkan kita afsyus salam. Saling memberi salam antara satu sama lain. Saling menghormati antara satu sama lain. Tambah-tambah ketika kita datang ke bulan solat tarawih. Bayangkan, masa kita sembahyang tarawih tuan-tuan, masa itulah kita akan ambil apa yang Nabi ajar, iaitu berwangi-wangian ketika kita pergi ke masjid. Tuan-tuan, sembahyang subuh, kalau nak pergi nak sembahyang Jumaat, antara benda yang diajar oleh Nabi SAW, berwangi-wangian. Tambah-tambah orang lelaki. Orang perempuan pun sama juga. Kalau pergi ke masjid tuan-tuan, jangan risau, pakailah wangi-wangi. Orang lelaki pakai minyak atar. Berapa? Yang murah boleh, yang mahal boleh. Tapi kalau kita ni nak jumpa dengan sultan, macam mana kita pakai? Tuan-tuan, kita akan pakai yang terbaik. Cuba tengok orang yang dapat pingat tu. Ui, ni butang beli. Apa nama tongkolok beli. Apa yang dia tak beli, semua dia beli. Jarang dia pinjam tuan-tuan. Sebab happy ni nak jumpa dengan sultan. Tapi bagaimana jumpa dengan Allah Ta'ala? Maliki Yaumiddin. Tuhan segala makhluk. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Bayangkan, masa tu kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, pakailah benda yang paling wangi yang kita ada. Katakan kita ada minyak wangi, Gucci by Gucci sebagai contoh. Pakailah. Janganlah pergi pejabat, jumpa menteri, jumpa MB, jumpa orang besar, kita pakai Gucci. Bila datang ke surau, kita pakai yang RM10. Itu pun yang orang balik Mekah bagi tuan-tuan. Punya kedekut. Ni kadang-kadang punyalah tuan-tuan. Pakai yang terbaik sebab nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Pakai wangi-wangian. Nabi dah ajar. Ini mengeratkan silaturahim. Makruh kalau kita pergi masjid dalam keadaan busuk. Itu sebab Nabi ni diutuskan dalam keadaan wangi. Air peluh Nabi tu diambil oleh sahabat untuk jadikan minyak atar. Kita tuan-tuan, minyak atar kita ambil Syamsul Debat, meninggal kita tuan-tuan. Orang tak ambil ini minyak peluh dia bercakap ni tuan-tuan. Tapi tak ada bau je. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dia ni pakai minyak wangi. Nak cerita bagi, kita tak dapat macam tu. Tapi apa yang kita kena buat? Cari minyak wangi. Beli minyak wangi. Bubuhlah tuan-tuan. Nabi, dia badan dia wangi. Yang kedua, hebatnya Nabi tuan-tuan.
Nabi ni dia jaga kebersihan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Nabi sujud, sehingga kan keluarlah riwayat yang kata Nabi kalau sembahyang dia akan buka ni kepak sampai nampak bayad ibtai, sampai nampak putihnya ketiak Nabi. Apa maksudnya? Tak ada bulu, tuan-tuan. Bulu tu Nabi cukur bulu ketiak. Kita cukur? Tak tanya hang. Nak bagi tahu tuan-tuan, Nabi cukur setiap hari Jumaat. Pagi-pagi Jumaat Nabi cukur. Alhamdulillah, itu sunnah Nabi. Kalau malas sangat dalam Syama'il, Nabi kata 40 hari. Kita tuan-tuan 40 tahun tak cukur. Nah, kadang-kadang kita pergi Mekah tuan-tuan. Saya bawa jemaah pergi Mekah. Kadang-kadang tengok kan, yang pakai ihram, ya Allah, dah kuning tuan-tuan. Dia punya bulu ketiak. Saya kata kenapa teruk sangat ni pakcik? Tadi jatuh ustaz, nak kena bayar dam ke? Memanglah pakcik. Kenapalah tak pergi cukur? Nak bagi tahu kata, ya sayang, kadang-kadang digotel dalam bas, tak ada kerja tuan-tuan. Jadi tabiat pula. Benda-benda macam ni bukan sunnah Nabi. Itu sebabnya menyebab kepada bau. Bau ni masuk dalam surat khabar. Kenapa ketiak kita berbau? Sebab tak jaga kebersihan. Tak cukur bulu ketiak. Bulu ketiak tu panjang dan sebagainya. Maka bau tu tak boleh pergi. Dia pakai, ustaz, saya pakai deodoran tapi bau juga. Memanglah bila bulu ketiak tebal sangat, tak kena pada kulit. Jadi oleh sebab itu, dia kena tahu cara pakai deodoran. Mana tajuk kita ni deodoran tuan-tuan. Sebab ketiak je. Bayangkan pergi semayang tuan-tuan. Saya dah kena dah tuan-tuan. Dah kena dah. Pergi semayang ni. Pergi semayang. Masuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Ya Allah, betapa azabnya tuan-tuan. Tengik dia luar biasa tuan-tuan. Makruh mamak ni. Dia tak tahu. Kalaulah aku boleh bercakap, kau balik sekarang. Tuan-tuan, bau dia subhanalladzi khalaq. Tu imam pula, memang tu imam sabar tuan-tuan. Wa mai. Sudahlah lah kata lambat. Mufaraqah saya tuan-tuan. Mufaraqah, pindah pergi sebelah sana. Rupanya bila saya pindah, ada orang seorang, saya ingat budak tu, budak pakai baju pink. Bukan dia lah. Budak pakai baju pink, dia masuk duduk. Saya masuk sebelah sana. Allahu Akbar. Masuk rakaat ketiga, tengok budak pink masuk, mari datang balik. Budak yang duduk sebelah sana, dia pun lari masuk sini tuan-tuan. Sebab tak tahan bau ketiak. Itu sebabnya pada bulan Ramadan, Nabi ajar kita duduk bersama-sama dengan masyarakat. Kita duduk dalam masjid. Pastikan jaga akhlak bila kita bersama dengan masyarakat. Bersihnya, akhlaknya jaga. Jangan tolak-tolak orang. Kalau dah lambat, buat cara lambat. Tak kiralah awak datuk ke, awak tan sri, awak profesor. Datang lambat, belakang duduk. Tapi kalau datang depan, depan duduk. Datang awal, depan boleh duduk. Tak cerita mutasyawiyah. Bila datang masjid, pertama kita akan jaga akhlak. Untuk jadi gembirakan orang yang ada bersama dengan kita. Berwangi-wangian, orang pun happy. Yang kedua tuan-tuan, tidak ada kasta dalam kalangan kita. Datang masjid tuan-tuan, mana ada orang kenal. Tuan-tuan, saya pernah mengajar. Saya mengajar, alhamdulillah, mengajar kitab-kitab fiqah kan. Seluruh Selangor, dekat wilayah persekutuan. Tuan-tuan, kadang-kadang yang mengaji depan kita ni, yang belajar depan kita ni, kita tak tahu pun yang dia pangkat besar tuan-tuan. Pernah sekali saya mengajar kat Putrajaya. Ramai tuan-tuan, kuliah fiqah orang tanya soalan. Jadi bila orang tanya soalan, ada kebetulan hari itu tajuk dia tentang pemimpin buka aurat. Jadi saya pun jawab, idza harum al-haram haramun lil jami'. Dia punya kaedah, kalau haram, haram untuk semua. Pemimpin pun haram, rakyat pun haram. Jadi sekarang ni kebetulan masa tu Permaisuri Agung dah pakai tudung. Dia balik Mekah. Tuan-tuan, masa tu Kedah. Tunku Abdul Halim. Dia balik Mekah, dia pakai tudung. Jadi bila dia pakai tudung, dah lama dia pakai tudung. Tapi gambar dekat pejabat-pejabat ni masih lagi, orang kata apa? Masih lagi terbuka, free hair. Jadi saya pun cakap lah. Saya kata, letak gambar-gambar. Sebab orang tanya hukum. Dia kata, ustaz, kita letak gambar isteri pemimpin tak tutup aurat. Apa hukumnya? Saya kata, hukumnya haram. Tetapi apabila ia satu arahan, dah tak boleh nak apa-apa, kena gantung juga. Tapi siapa yang tanggung dosa? Orang yang tanggung dosa adalah orang yang jaga protokol gambar. Permaisuri Agung. Jadi dia yang tahu. Rupa-rupa depan saya ni, ketua protokol ada kat depan. Orang semua tengok gitu. Saya kata, kenapa tengok? Dia ketua dia. Tuan-tuan, bayangkan dia senyap. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah akan buat segera. Dalam tempoh 3 bulan, tukar semua tuan-tuan perempuan satu Malaysia. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan. Sampai hari ni dia masih lagi ketua protokol Istana Negara. Tuan-tuan, masih join kuliah. Nak bagi tahu, depan kita, hakim Mahkamah Tinggi tuan-tuan. Datang, kita tak tahu. Pakai soft kopiah sengit je. Kata, Haji apa khabar? Rupanya Datuk Seri, orang tak tahu tuan-tuan. Dia datang belajar tentang bab hukum.
Belajar, dia kata, Ustaz, saya bidang civil Ustaz, tapi saya datang nak belajar hukum hakam. Mungkin lepas ni nak belajar tentang hudud pula. Tak mustahil Malaysia akan buat hudud. Tak mustahil, dia kata, saya nak belajar siap-siap. Jadi tuan-tuan, bila datang ke masjid, kita tidak ada beza antara kita. Kita semua sama. Jadi maknanya, bila bulan Ramadan mengajar kita mutasawiyah. Tidak ada beza antara orang kaya, orang miskin, orang yang ada pangkat, orang tak ada pangkat. Semuanya sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Manakala yang ketiga, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, yang paling penting lah, ya, pada bulan Ramadan, Nabi kata apa? At'imut ta'am. Banyak bagikan orang makan. Bulan Ramadan lah paling mudah untuk mengeratkan suatu rahim, tuan-tuan. Kita nak buka puasa, masa itulah kita bertukar-tukar juadah. Saya ingat masa zaman saya kecil, kita buat selalu tukar juadah dengan jiran tetangga. Hari ni pun sama, kita buat yang sama, tuan-tuan. Tuan-tuan, in tunfaq yunfaq alaik. Kalau kamu nak bagi, bila kamu bagi, Allah bagi balik. Jangan kedekut, tuan-tuan. Kongsilah. Kalau kita masak kan, orang perempuan ke orang lelaki, belajar-belajarlah, tuan-tuan. Kita masak-masak, selalunya kalau kita buka puasa, kita masak ikan seko. Ikan apa? Ikan merah masak kari. Betul ke tak? Ha? Boleh lah, ha? Ikan merah masak kari. Tuan-tuan, kita nak bagi jiran, nak bagi yang mana? Kita dah potong 3 ni. Belah ekor, belah perut, belah kepala. Yang mana kita nak bagi? Ha? Peha? Mana ada peha, bang? Ini ikan. Ha? Yang tengah kan? Kenapa bagi tengah? Sebab tak ada isi. Dia bagi yang mana? Dia takkan bagi yang yang bawah ni. Yang dekat dekat ekor tu banyak isi. Yang kepala lagilah orang suka, dia hirutnya masa kepala, tinggal kepala, tengkorak dia tinggal dihisap kan. Tapi tuan-tuan, kita bagi yang terbaik. Nak lawan ni yang payah ni. Tuan-tuan, saya pernah berlaku sekali, tuan-tuan. Saya ni teringin. Memang saya amalkan macam tu. Saya pergi buka puasa. Ramadan memang saya akan buka puasa bersama dengan family. Buka puasa lepas tu terus keluar. Penuh lah 30 hari tu. Sampai Kelantan, Johor apa semua kan. Tapi nak bagi tahu, saya akan bagi masa untuk buka puasa dengan family. Isteri saya akan masak, kalau tak sempat dia akan beli kat pasar Ramadan lah. Jadi bila ada tuan-tuan, saya teringin sekali nak makan Allah masuk amat, sup perut. Tapi kita tak nak susahkan isteri, sebab isteri pun sibuk. Tengok, baik lalu. Tuan-tuan, isteri pun sibuk, kita pun kesialan nak suruh dia masak, tak apalah, tuan-tuan. Kebetulan isteri dia dah masak awal-awal subuh tu, dia dah masak siap-siap ikan siakap. Ikan siakap dia bubuh sambal masak yang merah-merah tu. Tiga rasa. Dia cuah di atas tu. Dia dah goreng siap-siap, dia cuah nanti. Jadi tuan-tuan, bila dah cuah gitu, nak bagi kat jiran. Saya kata, "Dek, saya potong yang bahagian, saya potong dua. Separuh saya ambil yang bahagian atas kepala tu, yang bahagian dah banyak isi ni, saya kata, Dek, bagi kat jiran sebelah. Anak saya pun yang lelaki tu pergi hantar dia." Adalah ikan. Lepas tu orang rumah cakap lah, kata, kenapa bagi yang besar sangat? Bagi sikit sudahlah. Kan kita nak makan lagi. Tak apa, bagilah. Saya bukan nak makan banyak pun, makan sikit je. Jadi adalah sayur apa semua tu. Bila bawa ke sebelah, tuan-tuan, anak saya pun datang. Datang, tuan-tuan, dia bawa apa? Dia bawa sup perut. Sup perut. Saya tengok, sup perut. Tadi niat sup perut. Alhamdulillah, tuan-tuan, dapat makan sup perut. Esok saya niat lain, Pak, tapi tak dapat dah, tuan-tuan. Makna sekali tu dia dapat. Tapi nak bagi tahu, kadang-kadang apa yang kita buat ikhlas kerana Allah bagi balik. Tapi kita tak perasan dapat ke tak dapat. Tapi yang kedua esok tu saya tak ikhlas dah. Niat ni insya-Allah dapat makan pizza pula, tak dapat, tuan-tuan. Dia datang tak ada kuih pun tak ada, apa pun tak ada. Pinggan kosong dia balas balik, tuan-tuan. Tapi tak apalah, so kurang-kurangnya, tuan-tuan, masa inilah kita nak berkongsi-kongsi rezeki dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan. Tambah-tambah kalau yang jenis kaki dah pergi ke pasar Ramadan tu, macam Ustaz Samsul sebut tadi. Tuan-tuan, kalau kita beli roti john, beli lebih tak apa. Kalau beli untuk rumah kita satu, kita beli dua. Satu lagi, tuan-tuan, letaklah dekat surau. Orang buka puasa, kita suruh dia potong panjang. Potong tu lebih kurang 5. Tuan-tuan, kalau 5 orang makan, alhamdulillah, tuan-tuan, 5 orang punya puasa dapat kat kita. Jadi oleh sebab itu, Allah Ta'ala ni bagi peluang banyak sangat untuk kita ni bukan saja eratkan suatu rahim dengan manusia. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun juga kita akan lebih erat. Oleh sebab itu, tuan-tuan, Ramadan ni kita buatlah yang terbaik. InsyaAllah, tuan-tuan, kita takkan jadi orang yang muflis, orang yang miskin di dunia kalau kita banyak menginfakkan harta kita pada bulan Ramadan. Khususnya untuk bagi kawan-kawan kita makan, jiran tetangga makan, sahabat handai makan. InsyaAllah Allah akan muliakan kita
pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, mari kita pakat-pakat buat pada bulan Ramadan kali ini, kita jadi yang terbaik. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita buatlah yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat janji-janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Datuk Dr. Mia. Amalan kita memberi makan ini tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah satu amalan yang mulia. Yang kedua, amalan kita menjemput orang datang ziarah ataupun makan di rumah kita juga adalah lebih mulia. Ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu yang suami dia ni punya tabiat, tak kira dia jumpa kawan baru, kawan lama, dia akan ajak datang ke rumah jamu makan. Jadi si isteri dia ni dia tak larat. Setiap kali suami dia balik, dia akan bawa tetamu. Setiap kali suami dia balik, dia akan bawa tetamu. Jadi isteri dia kena masak, kena buat persediaan untuk jamu tetamu datang. Maka dia dah pergi mengadu pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah nasihat kat suami aku ni, aku dah tak larat dah. Setiap kali dia balik, dia bawa tetamu, tak larat nak sedia makanan dan nak jamu dekat dia. Maka Rasulullah tak jawab pertanyaan perempuan tersebut. Dia kata, kamu balik dulu, nanti aku akan pergi ziarah rumah kamu, aku akan bagi jawapan. Maka satu hari Rasulullah SAW pergi ziarah kepada rumah wanita tersebut dengan suami dia. Kemudian bila Rasulullah pergi, seronok wanita ini. Pasal Rasulullah datang ke rumah dia, dijamunya makan macam-macam. Wanita ini tertunggu-tunggu, apakah jawapan yang akan diberi oleh Rasulullah SAW tentang pertanyaan dia, tentang tetamu yang dibawa oleh suaminya ke rumah. Maka Rasulullah pun dia nak balik. Jawapan belum dapat. Maka Rasulullah pesan dekat suami dia, wahai fulan, aku dah nak balik. Kamu bagi tahu dekat isteri kamu supaya bila aku keluar daripada rumah ini, kamu lihat dari belakang aku. Maka suami ini membagi tahu kayak ini isteri Rasulullah dah nak balik. Rasulullah pesan suruh lihat dari belakang. Maka Rasulullah keluar daripada rumah, tuan-tuan, wanita ini melihat semua binatang-binatang berbisa keluar daripada rumah. Kalajengkingnya, lipannya, ularnya, semua apa yang ada dalam rumah itu keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu, inilah kelebihan orang yang datang membawa tetamu ke rumah. Setiap kali tetamu itu keluar meninggalkan rumah, maka akan keluar bersama dengan tetamu itu segala musibah yang Allah akan timpakan kepada kamu. Maka Allah Ta'ala akan hilangkan musibah tersebut dengan perginya tetamu, dengan keluarnya tetamu daripada rumah kamu. Besar sangat tuan-tuan dan puan, kita bawa tetamu datang ke rumah, sama ada jamu ataupun tak jamu. Tetamu keluar daripada rumah, dia akan bawa bersama dengan musibah, bala bencana dan sebagainya. Justru kita jangan rasa takut, jangan rasa bimbang. Kalau tetamu datang ke rumah kita, kita jangan buat tutup pintu, jangan buat tutup lampu macam sekarang ni. Dah tutup lampu kan? Seolah sampai pukul 11 ni dah habis dah kot ni. Kan memang sengaja lampu ni dah pukul 11 dah mati kan macam mana? Ha? Kita pun dah nak habis dah ni kan? Kira kesimpulan aku seorang 2-3 minit. Boleh? Okey, silakan. Terima kasih banyak. Bila tanda tutup lampu tu maknanya dah standby nak tahajud. Oh, pasang balik. Jadi kesimpulannya, kita tengok bahawa bulan Ramadan ni kita doalah banyak-banyak, mudah-mudahan sampai kita pada bulan Ramadan. Terlalu banyak keistimewaannya yang tak dapat nak digambarkan. Memang terlalu besar, memang bulan ni ditunggu-tunggu. Tu sebab masyarakat Arab je dah ready dah dengan baju puasa. Bukan baju raya, baju puasa kan, pakaian puasa. Maknanya dah bersedia dah dengan pakaian nak beribadah. Tak ada lagi dah pakai pakaian second class. Kita kadang terbalik. Semain tarawih baju-baju lama tu kita cari. Sebab kita standby yang baik-baik untuk raya. Sebenarnya bulan puasa tu kita menghadap Allah Ta'ala betul-betul. Tu sebab malam pertama memang ramai. Doalah. Berdoalah banyak-banyak, mudah-mudahan kita istiqamah gitu dalam bulan Ramadan ni. Kejar peluang ni habis-habis. Grab betul-betul, pegang betul-betul peluang yang ada. Sebab mana malam pertama tu insya-Allah. Tu cakap tu malam pertama ramai. Kan? Datuk-datuk Mia sebut seramai-ramai orang. Malam tu komplain orang. Masjid ni tak mesra jemaah. Parking tak cukup.
Imam parking ni jauh. Sebab imam biasa datang lambat. Kan, biasa datang lambat. Okey, hari tu jauh imam parking. Menapa imam? Ya Allah, imam parking sejauh-jauh. Kan, punya ramai budak belia malam pertama. Masuk malam ke-15 tatkala lagu raya dah dikumandangkan. Belia dah tak ada. Yang tinggal beliau. Yang jenis sujud berirama tu, sujud berirama. Bila sujud berbunyi lutut dah. Allahu Akbar, tap sampai hujung tu berbunyi. Kan? Masa tu imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar, dalam masjid boleh parking sebab orang dah tak ada. Orang yang duduk kat kursi makin lama makin ke depan. Kita tak nak lagi dah senario tu. Kita kerja. Begitu juga dengan tu. Lepas pada kita tarawih, tadarus kan. Malam-malam biasanya tadarus. Kita tengoklah. Orang yang sama tadarus. Yang tu pun nak ubah. Muka yang sama. Muka orang yang mengaji tu dah macam rehal. La ilaha illallah. Cuba kalau tiba-tiba orang ambil pengumuman. Dengan ini, Yang Maha Berhormat Menteri Besar mengumumkan kepada semua peserta tadarus di setiap masjid akan diberikan insentif kurang-kurang RM1,000 seorang akan dimasukkan dalam akaun masing-masing selewat-lewatnya 27 Ramadan. Macam kuyak-kuyak Quran tu berabut nak mengaji. Kau yang ngaji dan nak ya kan bergaduh. Yang heran jumlah tadarus tu tak ramai, tapi yang grup more kat luar tu ramai. Siap tinyau tu. Wih, tak ramai lah orang malam ni. Mana perginya orang? Yang bercakap tu bukan orang kau. Pergilah mengaji. Kau boleh tak sagan tu boleh tanya macam tu. Yang tu nak kena ubah. Beribadah banyak-banyak. Ini bulan opportunity. Saya nak membawa kesimpulan dengan 3 binatang. 1, ulat gonggok. Ulat gonggok lah. Ulat tu yang dalam kepompong. Yang dalam kepompong. Dia puasa tau. Tak makan, tak minum. Berminggu-minggu duduk dalam kepompong tu. Akhirnya lepas berminggu-minggu, dia keluar, dia jadi apa? Ramah-ramah, nek moyang lawan. Orang siap ambil gambar. Binatang kedua, ayam yang mengeram tolu. Sabar dia. Tak makan, tak minum, mengeram tolu. Oh, kalau datang orang dokek, dia kembang. Marah. Tu ayam. Akhirnya setelah beberapa minggu, menoteh tolu-tolu tu. Keluarlah anak-anak telur. Anak tolu lah. Dah anak ayam tu. Bila keluar, ya Allah, comel-comel anak ayam tu. Berkilau bulu-bulu dia. Dan binatang yang ketiga. Discovery Channel. Binatang apa? Ular sawo. Ular sawo bersalin kulit maha suci Allah. Menjadikan ular sawo ni. Bila nak bersalin kulit, hibernasi dia tu kan. Dia bersalin kulit. Tahu berapa lama dia berpuasa, tak makan, tak minum. Ular sawo paling lama dia tak makan, tak minum sebab nak bersalin kulit setahun. Itu sebab bila dia keluar, dia tinggalkan kulit. Komen lawa, berkilau-kilau, berkilat. Itu sebab tak heran bila dia keluar cik makanan kan. Orang pun dia boleh talan. Sebab lapar betul setahun puasa. Kan? Tak sampai doa tu dah memang talan dia. Ya. Tapi hakikat nak tunjuk, puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita lebih baik. Jadi sewajarlah, berazamlah untuk jadikan Ramadan kali ini menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi itu saja pada saya. Saya mewakili diri saya dan ahli panel yang lain. Ucapkan terima kasih banyak dan minta maaf banyak tersalah silap kata. Sungguhnya baik itu datang pada Allah SWT. Dan kurang ketemu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.